Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid dan semua pelajar tahun 5 SRA Bandar Baru Salak Tinggi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberikan kesihatan, diberikan nikmat Islam dan iman untuk teruskan hidup sebagai seorang Muslim dan juga orang yang beriman. Alhamdulillah. Baik, pertamanya sorry. Okey, baik. Pertamanya Ustaz maklumkan kepada semua untuk menonton video rakaman ni. Kalau ada sebarang kemusykilan ataupun ada sebarang persoalan selepas pembentangan tajuk yang baru kita akan bincangkan sama-sama pada hari ini, InsyaAllah, okay, minta boleh PM ataupun terus ke FB Ustaz ataupun FB apa nama Ashraf Alias. Okay, kalau tak nak FB nanti saya akan lampirkan ataupun tempelkan juga nombor telefon, sebarang soalan boleh rujuk dan sebagainya, insya-Allah. Okey, baik. So hari ni kita nak bincangkan tajuk yang baru iaitu Al-Fa'il. Baik, apakah itu Al-Fa'il? Okey, semua pelajar boleh buka muka surat 50. Okey, 50. Hari ni kita akan belajar. Sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama bacakan umum kita Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin alamin. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, semua okey insya-Allah. Okey, kalau tak okey pun kena okey jugalah. Sebab ini tajuk baru, Ustaz risau. Sebab selalunya kalau Ustaz ajar di sekolah seperti keadaan biasa, banyak persoalan dan juga orang kata pertanyaan dengan tajuk ni. Tapi ala kulihal Ustaz akan cuba terangkan secara ringkas dan supaya kamu mudah faham. Sebab tajuk ni nampak susah, tetapi sebenarnya dia simple. Dia kalau kamu tahu keyword dia ataupun kata kunci dia, tahu dia punya point sebenar dia, kamu akan lebih faham dan lebih senang berbanding tajuk Al-Fa'lun. Okey, baik. Secara pertamanya, kita nak belajar ataupun nak terangkan berkenaan dengan Al-Fa'ilu. Al-Fa'ilu ni ialah pelaku atau orang yang melakukan perbuatan. Kan kita belajar sebelum ni Al-Fa'lu. Al-Fa'lu ada 3 jenis fa'il. Pertama, Fa'lul Madhi, Fa'lul Mudhari, Fa'lul Amar. Okey? 3 perkara ni. Dan saya yakin kamu kena ingat, cuma mungkin lupa sikit-sikit tu, kena ulang baiklah sebab benda ni kena selalu ulang. Apa itu Fa'lul Madhi? Fa'lul Madhi adalah perbuatan yang dah berlaku. Contoh, pagi tadi kita dah bangun solat subuh. Itu Al-Fa'lul Madhi. Solat itu as-subhi, as-salatul subhi. Saya telah melakukan solat fardu subuh. Fa'lul Madhi adalah fa'il yang sedang berlaku, yang sekarang ni.
Dan kamu tengah tengok rakaman ustaz hari ni, ini fi'lul madhi. Fi'lul mudhari', sorry. Kan? Kamu sedang duduk, mungkin sedang mengunyah apa keripik tengah-tengah sambil tengok ustaz punya rakaman. Jangan nak tahu. Okey. Mungkin ada sedang baring, guling-guling atas katil. Okey. Dan fi'lul amar adalah perbuatan yang disuruh. Contoh apa? Okey. Sekarang sanak semua tengok skrin. Tengok pada slide yang bentangkan. Itu adalah al-fi'lul amri. Perbuatan yang diperintah, perbuatan yang disuruh ataupun perbuatan yang diarahkan. Baik. Jadi apa kena mengena dengan al-fa'il? Baik. Setiap perbuatan, setiap kelakuan, setiap apa tindakan pasti ada orang yang melakukan. Contoh ustaz kata cawan ni kan. Contoh ustaz kata Zafran, tolong alihkan cawan ni daripada meja ke kerusi ataupun daripada meja kamu ke meja ustaz. Takkanlah cawan ni boleh bergerak sendiri. Kan? Logik tak? Tak logik. Jadi automatik cara fitrah akal kita mesti ada orang melakukan. Contoh, kita bagi ayat Ahmad sedang memasak ataupun Ahmad sedang masak nasi. Baik, adakah nasi itu masak dengan sendirinya? Beras masuk dalam kuali, dia kulit, dia basuh sendiri. Takkan, mesti ada orang yang melakukan. Mesti mak kita godek. Lepas tu letak dalam nasi tu. Tu masak. Kamu pun boleh makan tengah hari. Okey. Jadi setiap perlakuan, setiap perbuatan dan setiap perbuatan tindakan pasti ada orang yang melakukan. Ali sedang mengayuh basikal. Adakah basikal bergerak sendiri? Walaupun dia automatik, mesti ada orang yang pandu kan. Mesti ada orang yang ride dia, tunggang dia. Okay. So sama juga apa kita belajar hari ni, iaitu al-fa'il ialah seorang pelaku ataupun orang yang melakukan perbuatan. Okay. Tak ada perbuatan yang buat dia bergerak sendiri. Okay. Kalau itu maknanya kamu bukan orang. Okay, baik. Yang seterusnya kita pergi slide yang kedua, iaitu contoh-contoh al-fa'il. Okey, baik, kita tengok apa contoh dia. Ghassala Zaidun al-malabisa. Okey, ghassala Zaidun al-malabisa. Okey, Zaid telah membasuh baju. Jadi fa'il di sini adalah Zaid, bukannya baju. Takkanlah baju basuh Zaid. Okey, ingat Jadi fa'il di sini, pelaku sini adalah Zaid. Logik lah, takkanlah baju basuh Zaid. Okey. Yang kedua, tasbahu al-asmaku fil bahri. Tasbahu apa? Tasbahu apa maksud dia? Apa maksud dia? Berenang. Ikan berenang lah. Al-asmak kan ikan-ikan. Kan? Takkan ikan berjalan pula. Itu lain. Okay. Fil bahri. Di dalam air. Confirm lah berenang dalam air. Takkan berenang katil. Okay. Jadi pelaku siapa? Pelaku kepada perbuatan tasbahu berenang siapa? Ikan lah. Walaupun ikan ni bukan manusia, tapi dia yang melakukan perbuatan ni. Kan? Letak apa pun, Ahmad ke, Fatimah ke, Zainab ke, Lingkok Wing ke, kan? Tetap dia jadi fa'il pada perbuatan tasbahu ni. Okey. Yang ketiga, ba'a tajirani al-fawakihata. Ba'a, mana ba'a? Ba'a bermaksud menjual, telah menjual. Kan? Ba'a. Innallah hal apa? Sesungguhnya Allah telah, apa ayat dia? Allahumma salli Muhammad.
Innallaha halla al-halla. Apa ayat surah? Lupa Ustaz tak ingat ayat ni. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Macam tu ayat dia. Cuba tengok Quran balik. Lupa pula, astagfirullahalazim. Ba'a membeli, telah menjual, tajirani dua orang peniaga. Sebab apa dua orang? Sebab nampak ni. Ni kan kita dah belajar. Isim, alamatul isim. Kalau dia dua, dia musanna, ada tambah alif nun. Sama juga dengan fa'il. Sebab fa'il ni juga dia tergolong dalam kategori isim. So jangan kamu kata al-fa'il ni perbuatan, fi'lun. Masak nanti kamu kena buat. Okay. Al-fawakihah. Mana mana al-fawakihata? Kamu suka makan tu. Buah belimbing, buah cempedak, buah nangka. Itulah. Al-fawakihah, buah-buahan. Okay, kalau nak tahu selebihnya, tengok dalam buku Nota Padat PKK. Itu banyak jenis nama-nama buah dalam bahasa Arab. Contoh durian, abu syaukatun. Lagi apa? Belimbing apa? Kita tengok, okay. So, jadinya, alamak. Depan pula. Jadinya, setiap perbuatan wasala, tasbaha, ba'a, ini semua adalah fi'il madi. Boleh je nak tukar pada fi'il mudhari', tak ada masalah. Sebab kita bukan nak pada pengkhususan fi'il. Kita nak bincangkan sekarang ni adalah al-fa'il, zaidun, al-asmaku, tajirani. Baik. Dalam al-fa'il juga, macam mana kita nak tahu dia ni pelaku ni seorang ke, dua orang ke, tiga ke ataupun lebih. Dalam bahasa Melayu mudah, kan? Kita letak je nombor. 3 orang pelajar sedang menolong guru. Sekumpulan buruh sedang membina sebuah bangunan. Kita gunakan bahasa Melayu, kita gunakan bilangan ataupun penjodoh bilangan. Tapi cuma dalam bahasa Arab, kita ada kaedah, ada cara yang tersendiri. Kita balik kepada tajuk awal dulu kita pernah belajar, iaitu isim. Kalau isim mufrad, dia tak ada apa-apa penambahan. Kalau dia mufradah ataupun muannas mufrad, dia ada tambahan apa? Ta marbutah. Contoh tabibatun, doktor perempuan. Kalau ada musanna, apa kita tambah? Ni, nampak ni. Ditambah alif nun. Okay. Kalau dia jamak muzakkar, kita tambah apa? Waw nun. Kalau dia jamak muannas salim, kita tambahkan alif ta. Baik, kita tengok contoh seterusnya. InsyaAllah. Alamat fa'il ada 3, iaitu al-dhammah. Dhammah ni jangan fikir jauh. Dhammah ni tanda depan je. Kan? Kita banyak tanda kan? Ada kasrah, ada fathah, ada dhammah. So, dalam fa'il dah hanya terima dhammah saja. Okey. Yang kedua adalah al-alif. Maksudnya apa? Maksud dia ada penambahan huruf alif di hujung. Contoh talibun. Talibun adalah seorang pelajar. Sebab apa? Sebab ada dhammah. Bila kita jadikan dia musanna, jadi talibani. Apa hari kita contoh? Al-waw adalah bila ada penambahan huruf waw di hujung. Contoh talibuna. Okey, tak apa. InsyaAllah kita buat contoh depan ni lah. Okey. Okey setakat ni jelas? Jelas? Kalau jelas, tunjuk macam ni. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita nak masuk pada alamat. Alamat ni maksudnya apa? Alamat jamak bagi alamatun. Alamatun maksudnya tanda. Tanda ni apa? Contoh alamat rumah. Kan? Kita sebut alamat rumah maksudnya tanda rumah. Kalau rumah kamu tak ada tanda, macam mana orang JNT nak hantar barang? Kan kita selalu suka kan, mak kamu ke, ayah kamu ke, adik kakak kamu ke suka beli barang kan? Dekat Shopee kan. Kalau tak ada alamat, jenuh orang tu nak hantar barang. Jadi
Sebab tu alamat maksudnya tanda. Kalau ada tanda dhammah, maka apa dia punya syarat dia? Kalau ada tanda alif, apa syarat dia? Kalau tanda waw, apa syarat dia? So, kita belajar, kita masuk pula kepada tanda-tanda ataupun alamatul fa'il. Okey, fa'il. Sorry. Okey, baik. Tanda yang pertama kita nak bincangkan adalah ad-dhammah. Mana dhammah? Saya kata tadi apa? Tanda depan. Cuma saya terbuat tanda depan apa tanda ni pula. So, saya betulkan je alamak. Sekejap betulkan je. Okey. Okey. Okey, right. Selesai. Alhamdulillah. Nanti takut kamu keluar masalah yang nanti kan. Dhammah yang tadi tak. Dhammah yang ni. Okey. So jangan terkeliru. Itu tadi tu tanwin dhammah. Okey, baik. Baik. Macam mana kita nak tahu itu alamat dia dhammah? Okey. Boleh setakat ni? Sebab kita akan bincangkan. Tadi kamu dah jelas al-fa'il itu adalah seorang pelaku. Kalau dia dilakukan bukan fa'il, dia adalah maf'ulun bih. Kita akan bincang lepas ni insya-Allah. Habis tajuk ni kita akan bincang tajuk ni sebab dia berkait al-fi'lun, al-fa'ilu dengan al-maf'ulun bih. Tiga ni dia berkait. Kalau kamu tak faham dia punya konsep tiga-tiga ni, kamu akan keliru mana satu fa'il, mana satu maf'ulun bih, mana satu al-fi'lu. So ustaz minta faham betul-betul. Kalau tak faham boleh call ustaz anytime. Ustaz akan angkat kecuali pukul 10 malam ke atas. Kalau call 10 malam ke atas ustaz buat bodoh je lah. Okey, insya-Allah ustaz akan jawab soalan, jangan risau. Okey, baik. Mufrad. Okey, antara syarat yang pertama kita nak tahu dia adalah alamatul dhammah. Pertama adalah mufrad. Mana mufrad? Mufrad ni adalah seorang. Kalau orang lah. Kalau dia binatang, seekor. Kalau dia benda, satu. Semualah berkait. Okay, tapi jarang benda jadi fa'il. Sebab benda ni selalunya dilakukan. Contoh, cawan. Ambil cawan dia ataupun basuh cawan. Jarang cawan yang melakukan orang tu. Okay. Selalunya kalau fa'il ini, dia berkaitan dengan benda hidup. Contoh, haiwan. Ataupun manusia. Ataupun apa lagi? Benda-benda alam. Langit, awan, matahari. Itu berkait benda-benda yang alam. Kalau benda yang mati ni biasanya tak akan jadi fa'il. Contoh macam apa? Buku. Takkanlah buku membaca. Kita yang baca buku ya. So kamu kena faham betul-betul konsep al-fa'il ni. Okay? So, al-mufrad bermaksud satu ataupun seorang. Kalau orang, seorang lah. Kalau haiwan, seekor. Okay, kalau matahari, satu je lah. Okay, baik. Jadi, contohnya saat bagi ni, Ghassala Zaidu al-malabisa. Tadilah Zaidun boleh, Zaidun pun tak masalah. Okay, Zaidun telah membasuh pakaian. Yang ketiga adalah yang kedua adalah qatafat Zainabu az-Zahrata. Apa qatafat? Kamu pergi kat pokok bunga, kamu buat apa? Tengok je ke petik biasa? Kalau perempuan suka petik, lepas tu dia tak telinga, lepas tu make selfie gambar, cek. Itulah. Qatafat maksudnya memetik. Zainab ni apa? Zainab ni walaupun dia tak ada ta marbutah, ingat, walaupun dia tak ada ta marbutah di sini, tetapi Zainab ni tetap mu'annas. Saja letak nama Zainab. Kalau letak nama Fatimah, kamu dah biasa. Kamu tahu itu adalah mu'annas. Tapi saya letakkan nama Zainab di sini sebab ramai yang kata Zainab ni lelaki. Sebab apa Ustaz? Sebab apa kamu katakan dia muzakkar? Sebab dia tak ada ta marbutah Ustaz. Habis kalau ummu, ibu mak kamu lelaki ke? Cuba jawab Ustaz. Okey. Sebab itu dalam
al-ismun jinsiyah ataupun muannas, dia ada muannas maknawi. Muannas dari sudut makna dia. Contoh Zainab. Ustaz belum jumpa lagi nama lelaki Muhammad Zainab bin Ali, tak ada. Nama biasa nama Zainab ni untuk perempuan ataupun wanita. Sebab tu dia sinonim. Contoh lagi apa? Salwa. Ejaan dia sin alam waw alif maksurah. Tak ada lagi nama Muhammad Ahmad Salwa bin Huzairi. Kalau ada beritahu Ustaz, Ustaz boleh fikirkan, mungkin Ustaz boleh ubah contoh lain. So setakat ni saya jumpa Zainab semua nama perempuan. Sebab tu Ustaz letakkan nama Zainab supaya kamu jelas. Muannas ni bukan semata-mata kamu nampak taman buta. Ya, kalau barang, kalau haiwan ataupun kalau selain pada manusia, dia boleh kena letakkan ta marbuthah. Tetapi kalau Zainab, nama-nama maknawi maksud dia merujuk pada muannas, maka dia bukan muzakkar, dia muannas. Sama juga dengan muzakkar. Contoh nama Huzaifah. Ha, zai, ya, fa, ta marbuthah kan hujung dia. Ataupun nama Hamzah, Hamzatun. Mana ada nama perempuan Siti Hamzah binti Ali? Tak ada. Selalunya sinonim ataupun kebiasaannya al-urf wal adat adalah Hamzah itu merujuk kepada muzakkar, lelaki. Contoh al-ummu. Ummu perempuan, ibu. Kamu jangan pandai pula al-ummu huwa muzakkar. Ya, kalau tahu mak kamu tu memang kena habis lah. Ummu tu kan ibu. Ibu mana ada lelaki. Okey. Ibu dah semua perempuan. Tak kisahlah di ibu apa pun. Ibu negara ke, ibu negeri ke, ibu pejabat ke, semua kita merujuk pada muannas. Okey, jelas So pelaku sini adalah Zaidun dan juga Zainab. Syarat yang kedua adalah jamak taksir. Ini jamak ni kamu jarang-jarang dengar. Selalu Ustaz sebut jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Apakah benda jamak taksir Ustaz? Baik, Ustaz rasa Ustaz pernah terangkan dan jelaskan berkenaan ni ada dalam beberapa kelas. Jamak taksir adalah jamak yang berbentuk simai. Simai ini hanya melalui pendengaran orang Arab. Okey, pendengaran orang Arab. Dan dia tak ada kaedah yang khusus macam jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim dia ada tambahan alif ta di hujungnya. Kalau jamak taksir, nak tak nak, cara yang terbaik adalah kamu banyakkan membaca dan rujuk kamus. Sebab itu belajar penting. Ada kamu dalam bahasa Arab belajar tak ada buku, tak ada kamus, ibarat kamu belajar tak ada wis. Kamu pandu tak ada wis. Sebab kamus penting. Biarlah mahal macam mana pun, kamus tu kalau dia sangat berguna, dia akan memberi manfaat kepada kamu. Kecuali kamu tak nak sambung belajar bahasa Arab akan datang lah. Tapi Ustaz sarankan siapa yang berminat untuk dalam bahasa Arab akan datang, belilah kamus. Beli kamu. Macam Ustaz, alhamdulillah, Allah dorongkan Ustaz belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, adalah beberapa dia koleksi kamus. So, jangan rugi beli buku. Menyesallah kamu beli tab ataupun iPhone. Okey. Okey, baik. Beli buku tak apa, beli je buku. Baca tak baca tu belakang cerita. Sebab beli buku ni kita akan guna bila masanya akan datang. Contoh, kita nak dalami satu bidang tersebut, kita baca buku tu. Belilah, tak masalah. Beli je. Jangan rasa rugi beli buku. Ingat kita punya tagline. Jangan rasa rugi bila beli buku. Okey, baik. So, jamak taksir contoh yang saya bagi at-talamizu. Talaba at-talamizu ad-durus. Talaba maksud apa? Belajar, menuntut. Talami apa? Pelajar-pelajar. Ramailah sebab nama jamak kan.
jamak ni sifat dia lebih daripada 2. Kalau kurang daripada 2 ataupun 2, dia bukan jamak. Okey, dia musanna ataupun mufrad. Talaba talamizu durus, telah menuntut atau telah belajar, pelajar itu akan pelajaran. Okey. Okey. Dan yang kedua, tasbahu al-asmaku. Asma tadi kan kita baca agak, kita tengok contoh kan. Asma ni ikan-ikan. Kalau seekor ikan, samakun. Okey, samakun. Al-asma jadi jama' fil bahri. Fil bahri, dalam laut lah, takkan ada dalam kotak pula kan. Itu ikan sardin. Okey. Dan yang terakhirnya adalah jamak muannas salim. La'ibat, jamak salim apa? Jamak ataupun bilangan untuk kata muannas yang ramai. Contoh, la'ibat, al-la'ibatu qurratal yaddi. Apa maksud dia? Maksud dia adalah pemain-pemain itu telah bermain qurratal yaddi apa? Bola apa? Ya apa? Ya tangan. Biasa pakai tangan bola apa? Bola tampar lah kan. Bola tampar qurratul yad. Nanti kalau kat sekolah nanti kau SKN cakap ana uridu an al-aba qurratul yad. Kalau cikgu tu kata faham, okeylah. Kalau cikgu tak faham, kau translate lah cikgu tu. Okey. Okey, baik. Yang ketiga, syahadat talibatu sinima. Syahadat talibatu sinima. Telah menonton pelajar-pelajar itu akan wayang amboi pemain. Wayang ni yang bermanfaat lah. Wayang. Boleh tengok wayang tapi cerita yang main baik je lah. Cerita main baik tak masalah pun. Cerita contoh Omar the Series. Tengoklah Omar cerita macam tu. Cerita pasal Panglima Islam. Tengoklah, tak masalah. Bukan semua tak boleh tengok. Boleh tengok. Tapi jangan melampau lah. Okay? Jangan berlebih-lebihan. InsyaAllah. Ni belajar sikit. Wayang ni lebih. Sekarang kan boleh tengok wayang kat rumah kan. Astro First lah. Disney Channel lah. Apalah kan. Netflix lah. Boleh tengok. Tak masalah. Tengok. Boleh tengok. Tapi berpada. Okay. So 3 syarat ni untuk dhammah. Kalau kamu jumpa kalimah fa'il dalam keadaan mufrad, dalam keadaan jamak taksir dan dalam keadaan jamak muannas salim, maka alamat tu dia adalah dhammah. Okey? Okey, baik. Yang seterusnya panjang pula kan. Okey. Yang seterusnya adalah alamatul alif. Apa dia punya tanda dia adalah musanna, 2 bilangan yang 2, okey. Dengan 2 contoh. Ba'ata jirani al-fawakihata. Ba'ata jirani al-fawakihata. Apa dia? Telah menjual 2 orang peniaga ini akan buah-buahan. Akalata bintani aba syaukati. Telah makan 2 orang anak perempuan ini. Apa dia? Aba syaukati apa? Durian. Durian. Kan musim durian. Tani bolehlah cari durian. Okey. Silakan dengan ayah nak makan durian. Sebab apa? Sebab tengok ustaz terang tadi. Okey, baik. Jadi 2 orang. So kalau pelakunya 2 orang, automatik kita akan tambahkan alif nun. Walaupun dia tak sebutkan nun di sini, tapi dia punya marking dia adalah pada alif. Okay, so automatik akhirnya asal perkataan ni adalah tajiru. Tajiru maksudnya seorang peniaga. Bila 2 orang jadi tajirani, 2 orang. Boleh? Faham tak? Fahim Tom? Jawablah dalam hati. Tepuk dada tanya iman, insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya al-waw. Waw. Bukannya wow. Huruf waw. Okey.
Waw adalah jamak, tanda dia adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar maksudnya apa? Maksudnya dua bilangan kalimah muzakkar yang ramai lah. Contoh al-muslimuna salama al-muslimuna ba'da solah. Telah bersalam salaman. Okey, telah bersalam salaman orang-orang Islam akan apa? Selepas akan pula selepas solat. Ya, lepas solat kita biasa salam-salamkan. Salamkan ni antaranya kita menghapus dosa. So sebab tu lepas salam amalkan bersalam-salaman. Cuma sekarang ni nak salam tak boleh lah sebab SOP kan. Kamu kalau solat jemaah dengan keluarga, salam lah, cium tangan ayah, cium tangan mak. Okey. Itu antara nak menghapuskan dosa. Okey, baik. So al-muslimin tambahkan waw di sini. Tambah sama ni. Boleh? InsyaAllah. Okey. Selesai kita punya pembentangan. Baik. Ada soalan ke? Cik, macam apa? Macam kalau biasa kita kena tambahkan ada soalan. Cuma Ustaz buat rekaman ni sebab tak sangat lah nak buat secara live. Baru lepas ambil dos kedua. Badan tak sedap ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan Ustaz minta kerjasama kamu semua ataupun bantuan kamu semua. Okey, semua ada buku ni kan? Ada kan buku ni? Inovatif buku kerja bahasa Arab tahun 5 insyaAllah. Okey, Ustaz minta kamu selesaikan tugasan muka surat 27 dan 28. Buat dahulu. Dan boleh rujuk pada nota yang Ustaz bagi ni. Nanti Ustaz akan sharekan juga dalam grup parents slide ni untuk kamu rujukan. Kalau kamu rasa nota ni tak cantik, kamu boleh tengok buku teks lah. Okay. Tengok dan jawab, cuba jawab nanti sama ada malam ni ataupun esok Ustaz akan bagi jawapan dan kamu tanda sendiri. Okay, tanda sendiri dan Ustaz akan minta markah daripada setiap pelajar. Berapa markah je. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang menonton. InsyaAllah mudah-mudahan kamu diberikan kefahaman yang baik dan beramal dengan ilmu yang kamu belajar serta amanah dengan ilmu yang kamu belajar. InsyaAllah moga-moga kamu menjadi seorang pelajar yang cemerlang dunia akhirat. Baik, astaghfirullahalazim. Allahumma balagh Allahumma fashhad. Ya Allah, sehingga aku sampaikan, maka kau saksikanlah apa yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.